Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, bertemu sekali lagi kita pada petang ini secara live. Jadi sebelum tu saya ingin memohon maaf kerana lewat sikit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi seperti biasalah, antara pukul 5 hingga pukul 6 kita akan live untuk membincangkan ataupun ulang kaji balik hukum tajwid menggunakan buku ni lah, buku Ilmu Tajwid, cara mudah dan berkesan. Jadi pada petang ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak bincang berkaitan dengan makhraj huruf. Berkaitan dengan makhraj huruf. Baik, yang mana yang lepas kita dah bincang dah berkaitan dengan makhraj halqi, dah bincang dah. Cuma kita ulang sikit lagi. Kita ulang sekali lagi. Baik. Jadi makhraj halqi ni antara bahagian makhraj yang terdapat di bawah tajuk makharijul huruf. Makharijul huruf. Makhariju ni kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab dipanggil jamak. Jamak kata perkataan yang menunjukkan banyak, lebih daripada 3. Makharijul huruf, terjemahan dia tempat keluar huruf. Kalau ikut terjemahan sebenar dia, tempat keluar huruf. Tu. Sebab dia berasal daripada kharaja, keluar. Jadi makharij, tempat keluar. Nak menunjukkan kata tempat keluar tersebut lebih daripada 3 lah. Baik, yang pertama halqiyun, kita ulang balik lah. Ulang balik. Halqiyun ni di dalam, dia kata. Di dalam dengan maksud di dalam dengan maksud di pangkal halkum. Pangkal, sebelah bawah. Atas pada dada. Tu, di bawah nah. Baik, keluar daripada pangkal halkum 2 huruf ha simpul. Dan di sini dia letak alif. Sebenarnya di sini bukan alif, adalah hamzah. Hamzah nah. Jadi ha simpul dengan hamzah satu tempat, iaitu di bahagian dalam ataupun pangkal halkum. Pastikan bunyi kedua-dua huruf itu keluar daripada situlah. Yang kedua di tengah. Di tengah, iaitu dengan maksud di tengah halkum, di tengah kerongkong. Dia terbit dua huruf. Yang pertama ain, yang kedua ha pedas. Pastikan bila kita baca ain dan ha pedas, keluarnya di tengah halkum. Ain, a, ai, u, ha, hi, hu. Tengah halkum lah. Kemudian yang ketiga di luar, dengan makna di hujung halkum. Bukan di luar halkum, di hujung halkum. Di hujung halkum, dia keluar 2 huruf, ghain dan kha. Gha, ghi, ghu. Kha, khi, khu. Jadi bahagian halkum, simpulannya, bahagian halkum ni dia ada 3 bahagian lah. Di dalam, ni di pangkal halkum, di tengah halkum dan di hujung halkum. Di luar dengan maksud di hujung halkum. Dan dia ada berapa huruf? Dia ada 6 huruf yang keluar daripada halkum. Kemudian seterusnya di makhraj yang seterusnya, yang tadi bahagian kerongkong. Makhraj yang seterusnya bahagian lisani, lidah. Lisani iaitu lidah kita. Jadi lidah ni lah huruf yang paling banyak sekali yang keluar daripada lidah. Yang pertama di pangkal, yakni di pangkal lidah. Pangkal, bahagian hujung sebelah dalam pangkal lidah. Depan sikit daripada anak tekak tu lah, pangkal lidah. Keluar daripadanya huruf qaf. Huruf qaf. Qa, qai, qu. Pastikan qaf apabila kita baca dia keluar daripada pangkal lidah.
Yang kedua, hampir di pangkal. Hampir dengan makna dekat dengan pangkal lah. Depan sikit daripada pangkal. Keluar daripadanya huruf kaf. Kakiku. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, di tengah. Di tengah dengan maksud di tengah lidah lah. Di tengah lidah. Keluar daripadanya 3 huruf. Shin, Jim, Ya. Sha, Shi, Shu. Ja, Ji, Ju. Ya, Yi, Yu. Keluar daripada tengah lidah. Dan seterusnya, huruf dia kata hujung atas dan kiri kanan dengan rapat. Ni tak paling jelas. Keluar daripada huruf dad. Baik. Huruf dad ni kalau tengok kitab ni memang kita tak kurang faham lah, sebab ada cerita secara ringkas. Baik, dad ni pasti bahagian dia keluar daripada mana, iaitu dia bahagian tepi lidah. Huruf dad bahagian tepi lidah, sepanjang tepi lidah. Daripada permulaan ataupun pangkal lidah ke hujung lidah. Bahagian tepi. Bahagian tepi lidah daripada pangkal lidah hingga ke hujung lidah, makhraj lam. Hujung lidah tu makhraj lam. Jadi sepanjang tepi lidah itulah makhraj dad, iaitu pastikan angkat lidah tu dan bahagian tepi lidah tu dihimpitkan ke beberapa batang gigi geraham atas, kanan atau kiri. Tu dah tempat dad. Baik, seterusnya hujung dan permukaan dia kata. Hujung dan permukaan. Baik, makhraj lam pula di hujung lidah. Hujung tepi lidah. Bukan hujung betul-betul, hujung tepi sikit dia bukan kawasan hujung juga. Tepi, bahagian tepi. Lam. Jadi lam kawasan dia di situlah. Makhraj dia di situ, iaitu hujung tepi lidah. Bukan hujung betul-betul, hujung tepi sikit Tapi taklah sampai ke makhraj dad. Kalau dad ni sepanjang tepi lidah. Lam hujung tepi sikit. Tu kawasan hujung jugalah. Tu. Kemudian seterusnya hujung di bawah makhraj lam. Hujung di bawah makhraj lam iaitu nun. Nun ni belakang sikit. Bawah sikit pada lam. Bawah sikit daripada lam. Hujung lidah juga. Tapi bawah sikit pada makhraj lam. Seterusnya hujung menekan gusi gigi. Hujung menekan gusi gigi atas bahagian hadapan tapi agak mendekati langit-langit, iaitu ra lah. Ra ni dia kata hujung lidah menekan pada dua gigi atas. Dua gigi atas bahagian hadapan. Tapi kalau dalam kitab tajwid yang lain dia kata ra ini hujung lidah tekan pada langit keras belakang daripada nun. Maknanya 3 huruf ni, lam, nun dengan ra ni bersusun berhampiran dekat-dekat. 3 huruf ni kawasan di langit. Tu. Ra, ri, ru, na, ni, nu, la, li, lu. Berhampiran 3 huruf ni berhampiran makhraj dia berhampiran. Kawasan di langit keras. Kemudian seterusnya hujung lidah. Hujung lidah dan pangkal gigi. Hujung lidah dan pangkal gigi atas bahagian hadapan. Iaitu 3 huruf. Ta, dal, ta. Ta, ti, tu. Da, di, du. Ta, ti, tu. Dalam kitab tajwid yang lain dia kata hujung lidah tekan, kalau ta hujung lidah tekan bahagian belakang gigi kecip atas, dekat dengan pangkal gigi, dekat dengan gusi tu. Ta, ti, tu. Kalau dal pula hujung lidah tekan belakang gigi kecip atas bahagian tengah, da, di, du. Ta hujung lidah tekan belakang gigi kecip atas bahagian hujung gigi ta, ti, tu. Jadi kawasan yang samalah, cuma ni dekat dengan pangkal gigi, ni tengah gigi dan hujung gigi. Kawasan belakang gigi kecip atas.
Itu makhraj dia. Kemudian seterusnya hujung lidah. Ni makhraj bahagian lidah ni. Hujung lidah dan hujung gigi. Hujung lidah dan hujung gigi atas bahagian hadapan. Baik, dalam kitab tajwid yang lain dia kata 3 huruf ini sad, sin dan zai, tempat keluar dia adalah hujung lidah, tekan belakang gigi kecil bawah. Hujung lidah, tekan belakang gigi kecil bawah. Sa, si, su. Sa, si, su. Za, zi, zu. Baik, 3 huruf ni tempat keluar dia sama. Iaitu hujung lidah, tekan belakang gigi kecil bawah. Tu, tekan belakang tu. Cuma bezanya sa. Huruf sa ini tebal lah. Sa ini sifat dia tebal lah. Isti'la, itbaq. Sin dengan zai ni nipis. Dan 3 huruf ini juga bersifat dengan sa, sofir. Sofir itu maksudnya desiran, siulan, berdesis. Pastikan bila kita baca tu ada siulan, ada desiran. Za, zi, zu. Sa, si, su. Sa, si, su. Tu makhraj yang samalah. Kemudian seterusnya hujung lidah. Hujung lidah dan hujung gigi atas bahagian hadapan. Keluarnya 3 huruf. Tha, zal dan dha. Iaitu hujung lidah tu dikeluarkan sedikit. Apabila kita menyebut 3 huruf ni, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Kemudian bahagian hujung gigi kecil atas sentuh hujung lidah tersebut. 3 huruf ni apabila kita sebut dah, pastikan hujung lidah itu dikeluarkan sedikit. Manakala hujung gigi kecil atas sentuh hujung lidah tersebut. Dha, zi, zu. Za, zi, zu. Tha, fi, thu. Bezanya dha adalah huruf yang tebal, huruf yang bersifat dengan isti'la, terangkat pangkal lidah, dan itbaq, menghimpit tengah lidah dengan lelengit keras. Zal dengan tha nipis, huruf yang nipis. Itu beza dah. Tempat keluar dia sama lah. Hujung lidah dikeluarkan sedikit, manakala hujung gigi kecil atas sentuh hujung lidah tersebut. Okey, seterusnya makhraj seterusnya adalah syafawi. Makhraj seterusnya adalah syafawi, maksud dia bibir ataupun mulut. Baik, yang pertama perut bibir bawah. Perut bibir bawah, yakni bibir bawah yang sebelah dalam tu. Perut bibir bawah dirapatkan dengan hujung gigi atas bahagian hadapan. Iaitu hujung gigi kecil, hujung gigi kapak tu lah. Gigi kecil tu sentuh perut bibir bawah. Perut bibir sebelah dalam. Keluar daripadanya huruf fa. Fa, fi, fu. Tu. Pastikan bila kita baca fa, makhraj dia betul. Okey, seterusnya bibir bawah bertemu dengan bibir atas, iaitu keluar daripadanya huruf ba. Keluar daripadanya huruf ba. Bibir atas dan bawah dirapatkan secara berat. Ba, bi, bu. Kemudian mim, bibir bawah dan atas dirapatkan. Dirapatkan secara ringan. Ma, mi, mu. Bibir bawah dan atas dirapatkan secara ringan. Kalau ba, dirapatkan secara berat. Ba, bi, bu. Kemudian seterusnya bibir bawah dan atas dibuka sedikit. Keluar daripadanya huruf waw, wa, wi, wu. Bibir bawah dan atas dibuka sedikit. Wa, wi, wu. Seterusnya iaitu makhraj jawfi. Jawfi. Jawfi bahasa Arab terjemahan dia adalah rongga. Rongga ni maksudnya kawasan yang ada ruang. Kawasan yang beruang, iaitu rongga. Jawfi iaitu tempat yang berada di dalam kerongkong. Kalau dalam kitab tajwid yang lain dia kata dia ada dua lah. Jawf. Kawasan jawf ni dia ada dua, sama ada kerongkong ataupun mulut. Maknanya dalam mulut kita pun ada rongga, dalam kerongkong pun ada rongga. Tempat yang berada di dalam kerongkong dan mulut. Kena tambah sikit. Dan mulut. Jadi keluar daripadanya 3 huruf. Alif mat, waw mat dan waw mat. Jadi huruf mat ni keluar di kawasan
rongga jaufi, iaitu rongga mulut dan rongga kerangkung. Dan seterusnya makhraj khayshumiyun, khayshumiyun maksudnya pangkal hidung. Pangkal. Bukan di hujung, bukan di tengah, di pangkal. Kalau musim Covid ni, kalau kita test tu, swab test, dia akan jolok sampai melepasi pangkal hidung. Tu. Baik, di situ adalah pangkal hidung adalah makhraj untuk dengung, tempat untuk berdengung lah. Dia maknanya nun mati, dan tanwin untuk dia macam ni. Maknanya tempat-tempat untuk hukum yang berdengung, hukum-hukum yang berdengung lah di pangkal hidung. Contoh dia nun syaddah, mim syaddah, hukum ikhfa, idgham al-ghunnah, idgham mislain, semuanya akan melibatkan khayshumiyun, dengung di sini, pangkal hidung. Baik. Kemudian dia kata nun mati yang bersukun, tanwin 69, kasratain, fathatain. Hal ini sama ada pada ketika idgham. Idgham pun kena dengung lah di pangkal hidung. Makhraj dengung tu di pangkal hidung lah. Ikhfa pun dengung juga, dengung di pangkal hidung. Ataupun iklab pun dengung di pangkal hidung. Kemudian B, dia kata mim yang diidghamkan dengan mim dan mim diikhfakan dengan ba. Mim yang diidghamkan dengan mim dinamakan idgham mislain. Dengung di hidung juga. Dengung di kawasan pangkal hidung juga. Kemudian mim diikhfakan, disembunyikan dengan ba, di sisi ba. Hukum dia ikhfa syafawi bahagian pangkal juga. Maknanya dengung di sini juga, tempat yang sama. Jadi kesimpulannya khayshumiyun adalah kawasan untuk berdengung. Pastikan dengung itu keluar daripada pangkal hidung. Dan dia kata ni, ekoran dari hukum hakam bacaan tersebut, maka makhrajnya berpindah dari tempat asal ke pangkal hidung. Contoh je mim asalnya makhraj di bibir. Tapi bila dengung, melibatkan dengung, maka makhraj dia tu akan berpindah ke pangkal hidung. Begitu juga nun lah. Makhraj asalnya di hujung lidah, tekan pada lelangit keras. Kemudian apabila terjadinya hukum dengung, sama ada ikhfa, idgham ataupun ighlaq, maka makhraj nun itu berpindah ke pangkal hidung. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan makhraj, iaitu yang pertama tadi makhraj bibir, makhraj lidah, makhraj halqum, makhraj syafawi, makhraj jaufi, makhraj khayshum. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan pada petang ini, tuan-tuan dan puan dapat faham tentang makhraj, yang mana makhraj ini adalah salah satu bab, satu tajuk yang agak penting. Makhraj sifat huruf adalah sangat penting. Baik. Jadi sekadar itu dulu untuk ulang kaji kitab tajwid pada petang ini, insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, mula minggu depan kita akan muzakarah, kita akan ulang kaji pula kitab Tahsin Tajwid, yang mana saya telah maklum kemarin. Yang mana nak dapatkan kitab tersebut boleh order daripada Shopee. InsyaAllah kitab tersebut dia lebih khusus kepada makhraj dan sifat, dan dia ada gambar makhraj. InsyaAllah kalau kita ulang kaji kitab tersebut, dia lebih mudah untuk faham, InsyaAllah nah. Jadi jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.